اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sifat-sifat yang wajib. Kita masih lagi permulaan kitab tuntunan ibadat. Jadi kitab ni depan dibicara ilmu iman atau ilmu tauhid. Kemudian di belakang ni baru dia bicara ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Tajuk malam ni sifat-sifat wajib. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah dengan jalan tafsil 20 sifat. Kadang-kadang kita kena khabar, tidak jadi salah faham. Dia kata sifat yang wajib bagi Allah dengan jalan tafsil. Maksudnya wajib atas sekalian mukallaf mengenali 20 sifat ini. Tafsil ni kenal dan reti 20 sifat ini. Yang kita nak khabarnya, takut orang salah faham. Dia kata sifat Allah ada 20 je. Tu salah tu. Ramai orang dia salah ngaji. Orang tanya sifat Allah ada berapa? 20. Ni ngaruk dah. Dan ni dia kata 20 yang wajib kita belajar. Faham lagi? Ada pun sifat Allah banyak, tidak berbilang. Faham? Semua sifat-sifat yang sempurna adalah sifat Allah. Boh gitu. Dah 20 wajib belajar. Bukan sifat Allah ada 20. Jadi kalau wajib belajar semua sifat, rebahlah kita. Dengan 20 sifat ini sudah memadai menurut ijtihad ulama tauhid, kita menjadi orang yang mentauhidkan Allah. Ambil duana sifat 20 daripada hadis dan ayat Quran. Jadi kalau orang mengaji tauhid salah, dia tak ada sifat 20. Dia kata dan adalah Allah Ta'ala itu bersifat dengan demikian. Gitu je. Ada pun sifat 20 dia bilang nombor. Dan sifat yang pertama itu wujud. Dua-dua betul belaka. Faham? Dua-dua jalan ni, jalan salah, jalan khalaf. Tujuan untuk kita belajar je. Cara mana? Dan bukan maksud belajar, maksudnya supaya tauhidkan Allah. Macam mengaji Quran kau. Ada cara Iqra, ada cara Muqaddam. Ada cara Al-Baghdadi lah, Pesen Baru, kok pandai lah. Bukan nak hak tu cara saja. Yang naknya mu boleh baca Quran. Jadi mu belajar kok sifat 20 ke, kok pesen tauhid salah ke pakai ayat Quran selalu, tujuan nak suruh bertauhid. Faham? Belajar saja tak bertauhid, sia-sia. Sifat 20, 14 hutang kitab khatam. Tapi syirik dengan Allah. Masih sia. Maka yang pertama dia kata al-wujud. Maknanya Allah Ta'ala itu al-wahidul ahad. Tuhan itu yang wujud, yang wujud maknanya yang ada. Yang satu, yang tiada dua lah. Dia itu wujudnya itu. Yang kedua, al-qidam, iaitu sedia Allah Ta'ala tidak didulukan bagi Allah suatu. Yang ketiga, baqa, yakni kekal Allah selama-lama tidak berubah. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan dengan Allah Ta'ala dengan bagi yang baru. Yang baru ni makhluk. Yang kelima, qiyamuhu binafsih,
Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, yang ini dia tidak memerlukan pertolongan. Yang keenam, wahdaniyah, esa Allah Ta'ala tidak ada sekutu baginya. Yang ketujuh, kudrat, berkuasa Allah Ta'ala di atas segala-galanya. Yang kelapan, iradah, berkehendak Allah Ta'ala pada benda yang dikendakinya. Yang kesembilan, ilmu, yang ini Allah mengetahui, tidak terlindung pada Allah suatu. Yang ke-10, hayat, hidup Allah Ta'ala selama-lama. Yang ke-11, as-sama', mendengar Allah Ta'ala segala percakapan makhluk. Yang ke-12, al-basar, melihat Allah Ta'ala segala yang dijadikan Allah. Yang ke-13, al-kalam, Allah berkata-kata dengan cara yang tertentu bagi zat yang maha tinggi. Yang ke-14, kaunuhu ta'ala qadira, keadaan Allah Ta'ala maha berkuasa. Yang ke-15, kaunuhu ta'ala murida, keadaan Allah Ta'ala yang kehendak apa yang dia nak kehendaki. Yang ke-16, kaunuhu ta'ala alima, keadaan Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Yang ke-17, kaunuhu ta'ala hayya, keadaan Allah Ta'ala yang maha hidup. Yang ke-18, kaunuhu ta'ala sami'a, keadaan Allah Ta'ala yang maha mendengar. Yang ke-19, kaunuhu ta'ala basira, keadaan Allah Ta'ala maha melihat. Yang ke-20, kaunuhu ta'ala mutakallima, makna keadaannya Allah Ta'ala maha berkata-kata. Gaji dengar dah tak? Sifat 20. Tak? Orang hak rajin dengar, gaji dengar sama dah. Orang hak tak pernah dengar, mungkin malam ni baru dengar. Ni semua ni sifat-sifat Allah. Ambil daripada Quran, ada ambil lafaznya, lafaz Quran, dan ada ambil maknanya daripada Quran juga. Begitu juga hadis. Sumber hukum, sumber ilmu, Quran dengan hadis. Nak tahu bab semayang pun ambil Quran hadis. Nak tahu bab nikah pun Quran hadis. Begitu juga sifat-sifat Tuhan, Quran hadis. Faham? Dia sumber dia. Cuma nak khabar kita ni orang kampung ni, yang kita nak tahu bukan perkataan Arab tu. Yang kita nak tahu makna dia. Biar sahih dan kita pegang di dalam hati. Kataan Arab tu tak wajib kita tahu. Tak berdosa kalau kita tak boleh nak sebut mutakallim. Nampak? Tak berdosa kita tak boleh nak sebut basar. Faham tak? Yang naknya kita faham Allah Ta'ala itu melihat. Faham tak lagi? Tak berdosa kalau kita tak boleh nak sebut kataan hayat. Tapi dosa kalau kita tak tahu Allah itu bersifat dengan hidup. Sama dengan hukum semayang. Tak berdosa kalau kita tak reti nak bilang siapa kesalang. Tapi kita kena buat semuanya. Begitu juga dengan sifat 20. Tak apa, tak pandai sebut wujud kidang bakok. Bakok tak reti nak sebut bakok. Sembuh gigi pelesu nak sebut bakok. Tak apa. Tapi kita faham, selain Allah, binasa belaka. Allah saja yang tidak binasa, yang kekal abadi. Faham lagi? Itu intipati pengajian. Kita tak duduk di kulit pengajian. Faham? Duduk hafal ke, lapah saja. Dan kalau pergi hafal pula kata Arab, tu lagi baik. Lebih molek. Faham? Baik. Lepas tu dia kata yang pertama itu wujud. Selagi nak khabar sifat Allah tak ada nombor. Tak ada nombor dah ni. Ni ditulislah kitab nak suruh mudah ingat. Budak-budak ngaji. Faham tak? Kita kan budak-budak. Budak tua dia panggil. Betul tak? Kita ni kanak-kanak. Dia sini orang tua. Bangun kita nak tanya soalan. Kalau tak boleh jawab, kanak-kanak. Betul tak? Asyaikhu bila ilmin tiflung. Orang tua yang tidak alim, tidak ada ilmu, dia adalah kanak-kanak. Maka siapa sini orang tua? Ada tak? Kanak-kanak belaka kita. Tak usah malu lah. Kanak-kanak gua ni kan pakai pamper. Kanak-kanak maknanya yang baru nak belajar agama. Betul tak? Maka waktu dia buat nombor 1, nombor 2, dah sifat Tuhan ada nombor tak? Ada tak? Tak ada. Nombor ni tulis di kitab je. Faham tak lagi? Tulis nombor. Kan kata nombor 1, nombor 2 ada nombor pula.
Tak sebut nombor tak apa. Tak payah kata yang pertama itu wujud, tak payah. Kalau dia sebut sifat Tuhan ke, Allah bersifat dengan baqa, Allah bersifat dengan wahdaniyah, Allah bersifat dengan wujud, Allah bersifat dengan kalam. Mu benda yang betul kau bimba kalau ni. Tak salah dah. Tak ada nombor dalam tertib sifat Allah. Faham? Bubuh ni sekira-kira pandangan ulama untuk mudah belajar. Bila sebut hak wujud dulu baru sebut hak lain. Tak ada wujud, tak ada sifat lain. Faham? Yang jadi rohaknya kita masuk arung ilmu-ilmu gini tua dah. Tu dia rohak. Mana itu? Mana? Mu apa warna so? Aku dah apa juga. Dah nak nampak warna 60 baru buka kitab. Nah, tu budak-budak ngaji sikit tak? Dia boleh. Baik. Contoh. Bila sebut sifat wujud, kita tak mau wujud. Yang kita nak Allah itu ada. Begitu. Dah kata benda mana wujud so? Wujud lah. Tahu dah makna dia. Mana wujud lah. Orang akan wujud. Dah tahu dah makna benda. Wujud lah, wujud. Tahu dah bodoh mana dia benda. Ai tak faham. Tak betul ngaji gitu. Faham? Wujud ni bahasa Arab. Kalau kita tak faham jangan. Maka kita nak faham Allah itu ada. Maka pelawaklah orang yang kata Tuhan tu tak ada. Contoh Khomeini. Etis. Etis ni satu pecahan daripada kafir. Kafir ni banyak, Islam ni kafir wasani, jenis sembah tawakong. Tak kira nak panggil kumpulan apa pun, jenis ada tawakong, wasani dia panggil. Kafir yang jenis ada kitab tapi seleweng, kafir kitabi, Yahudi dengan Kristian. Yang tak percaya Tuhan, kafir etis. Etis ni banyak pecah pula. Ada Khomeini, ada free thinker. Khomeini pula ada mazhab Lenin, ada Karl Marx. Semua tu etis belaka tak percaya wujudnya Tuhan. Mana Tuhan? Ada lah. Tahu dah kalau wujud Tuhan mana? Tunjuk lah. Mesti ada orang. Tu puak etis Khomeini. Puak-puak ni puak jahil yang sehabis-habis jahil. Maka yang kita nak dalam ngaji sifat wujud bukan hafal wujud, tapi kita cerak sungguh-sungguh pegang dak ganjak dah Allah itu ada. Quran sudah nyata Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma. Allah ialah Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan cakrawala antara langit dan bumi. Jelas pada ayat tu kata Allah ada. Nampak lagi? Cerdik tu. Lepas bagian wujud. Kalau kata tua ngaji zaman dulu kau mana-mana dalil alang ini semua. Mana dalil wujud alang ini, dalil basar alang ini. Tu sungguh cara kita nak heret dalil tu biar cerah. Lagu mana dalil Tuhan tu ada. Tadi dalil yang kita baca Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, dia panggil dalil naqli. Faham tak? Dalil ayat Quran. Baik, kalau orang kafir dia tak mau pakai ayat Quran, dia nak pakai akal, maka ada dalil aqli. Dalil akal berkata dalil wujud yang Allah itu mesti ada Tuhan alam ini, iaitu alam ini tu dah menjadi dalil. Maknanya alam ni bukan jadi dengan sendiri. Dah tu kata saing jadi diri, tu bodoh. Faham? Tak ada benda boleh jadi sendiri. Kursi boleh jadi sendiri. Mesti ada tukang. Tu molek mu, wak mak rumah mu aku pergi malang ratik kursi molek sungguh kursi tu sutik. Apa dia gak tukang? Wak mak tu tak ada tukang jadi diri tu. Pak Nik tanya balik, Pak Mak ni minum air ketung ke gua ni? Mabuk cakap mesti ada tukang. Faham? Kau buat tukang itu tak ingat dah beli orang itu. Tu mana ada tukang buat. Maka tukang bagi alam ni Allah. Dah kita tahu mana. Tu berhajat kepada utusan. Wakil. Wakil siapa? Wakil Tuhan. Pilih wakil Tuhan. Para nabi, para rasul. Mari kau berkomat. Yang jadi alam adalah Allah.
Nabi Adam khabar ke anak cucu dia, Allah lah Tuhan. Mari Nabi Nuh khabar, Allah kak. Mari Nabi Lut, Allah juga. Mari semua Nabi, siapa Nabi terakhir, semua beritahu kepada kaum, Allah itulah yang menjadikan. Faham lagi? Maka sepakat habis Nabi khabar yang menjadikan alam ini Allah, maka kita yakin dah lah. Yang pertama, yakin atas jalan akal, iaitu mesti ada yang membuat, takkan jadi sendiri. Mari pula nakli Quran, yang membuat itu namanya Allah. Faham lagi? Dan kidam ni bahasa Arab, bahasa Melayu, makna lama atau sedia. Dalam Quran tak kata kidam. Dalam Quran kata huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Faham? Awal dalam Quran kata. Kidam di sini makna sedia. Sedia makna benda. Sedia bersiap, sedia askar Melayu. Kan? Maknanya Allah ini ada yang tidak ada permulaan. Selain Allah ada start belaka, ada mula belaka. Kita dulu ada ke tak ada dulu? Tak ada. Masa mak kita dengan ayah kita baru tunang, kita ada lagi? Tak ada. Masa mak kita, masa toki dengan tok kita duduk tunang, ayah kita ada lagi? Ada lagi. Faham tak? Jadi kalau kita susut-susut, hak belakang tak ada. Dan ni kita ada dah ni. Tahu dah dulu tak ada. Masa mak muda beranak pergi ke Maung. Mak kita dulu tak ada. Tok kita tanya, Tok tahir tahun berapa Tok? Oh, Tok tahun 41 Jepun lagi. Baik, tahun 40 Tok ada lagi. Cucu dia tanya. Dia balik tanya Tok dia. Tok beranak tahun berapa lahir? Tok jawab, tahun 41. Lama Jepun. Lepas tu cucu tanya pula, dah tahun 40 tu Tok ada tak lagi? Tak? Tok dia jawab, dah tahun 41 baru beranak 40 ada ke mana mu ni bodoh hak mu. Tahu tak? Nak kita susul pula tanyang kita lahir tahun berapa? Tahun 26 bah merah. Dah tahun 25 tanyang kita ada lagi? Tak ada. Jolok siapa ke seorang asal Nabi Adam. Tahu tak? Jadi belum Nabi Adam ada tu kosong, tak ada Nabi Adam. Sudah ada syurga neraka, sudah ada langit dan bumi. Masa kita beranak ada lagi langit? Ada lagi? Ada dah. Dah langit dulu ada sama ke ada tak ada dulu? Asal tak ada Allah buat langit. Dulu tak ada langit. Dah tahu dua mana? Waktu berita. Ya, waktu berita. TV1, TV3, TV Quran. Tahu tak? Quran ni an-naba. Naba ni berita. Quran bukan saja mengabarkan hukum, bukan saja perintah, bukan saja larang, tapi juga mengandungi khabar. Dan berita. Maka di antara kejadian Quran cerita kejadian alam. Kita waktu berita hak baru ni, buka Twitter pukul 8 lagi, hak cerita baru. Faham tak? Perdana Menteri telah merasmikan kedai gunting rambut petang tadi. Tu dah orang cetok tu. Ni dalam Quran berita lebih hebat. Mana? Kejadian alam, Allah buat langit, buat Nabi Adam, buat bukit. Betul tak? Buat bintang. Dah. Summa stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah pun hendak mencipta langit, lalu direka dan dibuat langit itu 7 keping. Makna belum pada itu ada tak langit? Tak ada. Faham? Semua sekali tak kira apa makhluk pun dulu tak ada. Jadi dulu hanya ada saja Allah Ta'ala. Maka Allah ni dulu ada dah. Tak ada permulaan, tak ada tarikh lahir, tak ada hari jadi. Hak lain ada hari jadi belaka, ada hari lahir belaka. Kita ada hari lahir tak?
Ada. Tok kita ada hari lahir tak? Ada. Bumi ada hari lahir tak? Ada, tapi kita tak tahu. Nak tahu umur bumi, tengok kitab-kitab sejarah. Antaranya kitab Tarikh Imam wal Muluk. Dia sebut berapa ribu tahun umur bumi, berapa ribu tahun umur matahari, umur bulan. Dah cing tak ada. Ada khabar situ. Maka sebelum ada segala-galanya, Allah tetap ada. Dan Allah ni tak ada hari jadi. Tak ada makhluk baru ada hari jadi. Allah ni khalik, bukan makhluk. Tidak beranak, tidak dia beranakkan. Dah kuana dulu. Tak ada dulu. Allah wujuduhu la awwala. Wujud Allah tiada permulaan. Faham gitu sudah? Tak? Maka al-baqa dengan maknanya yang kekal. Dalam Quran kata wal akhiru. Maknanya dialah yang akhir, habis segala sesuatu pun sudah binasa. Allah tetap ada kerana dia wujud tanpa mula dan sedia kekal sampai bila-bila. Itulah kelebihan Allah berbanding dengan makhluk. Kita wujud ada, tapi dulu tak ada. Ada ni pula, kaki tak ada pula. Tu kita tak ada dah. Pala bumi tinggal korok kering. Faham tak? Ni hak zaman hang tua, lama dah tak ada. Betul tak? Ni hak zaman pengaung, 6,000 tahun dah rawat pergi kubur. Allah tidak ada binasa. Hak lain akan rosak. Walaupun tak binasa lagi. Dan ni bumi ni tak binasa lagi, sama dengan Allah. Tak sama. Bumi ni tak binasa lagi, tapi akan binasa. Allah tak binasa sampai bila-bila. Dalil kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kata Allah dalam Quran. Semua pada alam ini akan binasa, dan yang sudah binasa dah. Dan ni yang ada lagi ni akan binasa. Cuma binasa tu kalau letak pada makhluk, dia ada nama-nama tertentu. Kalau orang binasanya dipanggil mati. Kalau kereta kenderaan binasanya dipanggil rosak. Kalau jam panggil mapu. Mana lama muda akal jamu biru. Mapu hama lah. Binasa tu mapu. Tak? Kalau anda pun nak panggil apa pun, semua akan binasa. Yang tidak binasa, Allah Ta'ala. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dalam ilmu salah dipanggil laisa kamitslihi syai'. Sama saja, maksud sama. Iaitu Allah tak sama dengan makhluk. Makhluk tu makhluk, Allah tu Allah. Allah yang tukang buat kita semua. Dah lagu mana tak sama, tak salah pegang gitu sudah. Allah tak sama dengan makhluk. Segala-gala tak sama, tak. Diri Allah tak sama dengan diri kita. Sifat Allah tak sama sifat kita. Perbuatan Allah tak sama. Allah buat molek, kita buat tak molek. Allah buat langit tak utuh-utuh, kita buat stadium setahun. Betul tak? Tapi kita berasa kita pandai pada Allah. Dah. Agak bodoh gitu kan. Sejik pun rutuh. Tak. Rumah orang sekolah pun rutuh. Habis rutuh. Allah buat molek. Sampai masa dia nak rutuh baru rutuh. Faham? Langit rutuh, planet rutuh sampai masa. Kita tak lapar masa rutuh dah. Semua tak sama dengan Allah. Qiyamuhu binafsih, Allah Ta'ala ini sendiri, tidak perlu pada pertolongan. Kita perlu belaka pada pertolongan. Kerajaan yang paling besar, kerajaan Amerika. Armada dia ada 12 di seluruh lautan, 7 lautan dunia. Satu armada ada 10, 12, 13 buah kapal perang. Yang wajib ada sebuah kapal pengangkut. Boleh akak kapal terbang jet saja 250 buah.
Sebuah saja boleh membawa peluru beribu kilo. Faham? Hak paling besar tu perlukan pertolongan Allah. Contoh kata kerajaan Terengganu hak cak ayam berak kapur. Faham? Sebab tu tujuan pengajian ni, ilmu tauhid akidah iman ni, supaya kita yakin hanya Allah yang berkuasa. Tu tujuan ngaji. Bukan tujuan wak lawa. Faham? Orang lain darab belaka. Tentera Amerika kalau perang dengan tentera Malaysia balik awal kita. Kereta kebal dia Abrams 75 tang. Meriam dia 150 mm. Boleh tembak menggunakan laser. Laser tu akan membawa hala 7 peluru yang ditembak. Faham lagi? Kita punya kereta kebal 75. Scout tank dia panggil. Kereta kebal untuk pengakak. Kita guna untuk peperangan. Mana dak erak kita. Tapi Allah tengok hebat Amerika habis negara takut. Ni kena Iraq, ni kena Afghanistan. Nak acur habis negara orang. Allah atau tentera Allah. Sikit je Putin beliau. Betul tak? Setahun saja 340 Putin beliau melanda Amerika. Tapi kita tak tahu kala kita duk main tarik toh. Duk main wah lapis harik dah reti kala kita. Faham? Setahun saja 30 lebih taupang Allah Ta'ala untuk memusnahkan sebahagian daripada negara yang paling kuat tenteranya di dalam dunia. Negeri Selatan, negeri Florida, negeri Alabama, negeri Oklahoma, negeri Mississippi, negeri Texas, tu semua tu yang Allah Ta'ala puting beliung. Yang paling perlahan angin sekuat 200 km sejam. Ribut di Malaysia 80 km sejam. Cabut habis dah atak-atak zinc. Kalau dia kekek beri. Tu ada segala-galanya Allah lah yang berkuasa. Kita dah gerak cetong kita. Tu rumah orang putih, rumah batu. Cabut habis, bokeh umbi. Dah kalau rumah kita orang Malaysia pakai tapung-tapung dengan dinding, dengan pelaru, ikut nak tapung sekali. Nak walek tangga dapur tu peja pipong. Tak? Dah. Padang nak lawan tentera Allah. Allah atal negara yang paling canggih, rumah yang paling molek, mereka hancur lebuh. Maka Allah tak perlu kepada siapa kerana dia sempurna. Kita cacat. Maka perlu pertolongan. Pertolongan siapa? Pertolongan Allah. Sebab tu Allah yang kaya, kita yang papa kedana. Wahdaniyah artinya Allah itu tidak berbilang. Allah tu satu. Sebab tu kita kata la ilaha illallah. Tiada dua bagi Allah. Dialah segala-galanya. Yang menjajakan, yang menyembuhkan, yang menjaga, menjamin masa depan anak-anak kita, yang memajukan sebuah negara, Allah Ta'ala. Yang menyumbang ekonomi, Allah belaka. Kalau ada orang lain je, kita tahlil, tak sah. Kerana rasak makna. Faham? Makna la ilaha illallah, tiada lagi siapa yang boleh melakukan segala-galanya pada alam ini, melainkan satu saja, iaitu Allah. Iaitu tiada orang boleh menyembuh melainkan Allah, tiada orang boleh menurunkan penyakit melainkan Allah, tiada menurunkan ribut melainkan Allah, tiada boleh menurunkan bala bencana melainkan Allah, tiada menghidup melainkan Allah, tiada memati melainkan Allah, tiada yang menyembuh melainkan Allah, tiada yang beri rezeki melainkan Allah, tiada yang beri anak melainkan Allah, tiada yang meletakkan jodoh melainkan Allah. Betul tak? Dia belaka. Batu kita simpulkan pendek saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makna berjuta-juta makna. Tapi kita bodoh. La ilaha illallah mulut, hati duk tengok paung depan. Faham tak? Oh, paung malah ni. Hatu ratik juga. Lepas tu cicah air kopi. Tak boleh kepeng. Boleh paung bodoh tu kan? Tamu bodoh dengan tuan makan paung. Tak ada dua, tak ada tiga, satu. Yang tiada tandingan. Biar belaka.
Batu orang yang kata kalau anak dia PAS Nabas Siti belaka, maka cerah dah masa depan anak-anak. Kafir di sisi Allah. Tak ada kira apa-apa. Kan? Agama kita ni agama tauhid dia panggil. Saja, tak ada dua. Ada benda lain yang boleh memberi kesenangan, maka bukan agama tauhid. Tauhid bahasa Arab, Melayu makna sebelaka. Hak banyak mana pun sebelaka. Yang jamin masa depan anak-anak adalah Allah, bukan CJ Nabas Siti. Faham lagi? Ada. Orang tak salah ngaji Nabas Siti, tapi hati mu rosak, akidah mu punah jahanam bila mu pegang anak mu. Kalau bila PAS Nabas Siti belaka, maka cerah dah masa depan. Ini bukan ajaran Islam, ini ajaran Qadariyah. Maka Qadariyah masuk neraka. Ha. Dah kali dak ngaji reti bahasa tau. Ha? Dak dalam ngaji dak reti bahasa. Dalam dengar bengong. Dah kali dak dengar, paling kali isteri duk ngajar awal-awal dia ngadak tali besing tok guru dia. Ha, dah bila nak jadi orang, jadi lembu sama. Dah reti benda. Tadi nak beza bagian akidah, bagian tawakal, bagian benda yang merosakkan iman, pegangan yang disuruh, pegangan yang dilarang. Dengar. Dah benda dia pandai, turun pagi cari makan ketara, petang balik duduk di rumah. Dah tak sama dengan lembu, dah sama dengan kambing, dah sama dengan khubar. Sama ya? Kemudian sifat kudrat, maknanya kita tak ambuh lapah kudrat tu. Yang kita nak, aku yakin Allah Tuhan yang berkuasa. Maka lawang bagi sifat Allah kita, kitalah yang lemah. Tu aja pengajian. Faham lagi? Ni nak sarah boleh suti-suti tu, mu nak jadi tok guru orang, mu nak jadi ustaz. Ha, nak pergi ngajar reti-reti, nak jadi orang kampung, nak lepas daripada akidah kita yang jauh menyeleweng, pegang bila sifat kudrat Allah yang berkuasa, maka yang lain lemah belaka. Sebab dia kata man arafa nafsahu, nampak bidai fi faqad arafa rabbahu bil quwwati. Barang siapa sudah tahu dirinya lemah tidak berdaya, maka yakinlah dia yang gagah hanyalah Allah. Ha. Ni kita ni boleh akad tangan ni, Allah beri ke kekuatan kita? Acik jawab. Allah beri. Siapa masa guru silat tak boleh akad tangan. Betul tak? Tapi kalau Allah izin pondang boleh akad tangan. Tapi siapa masa guru silat terletak atas tika, orang mari nawak tengok. Oh, pak tinduk ada lah, akik lah. Orang kita tengok belaka pak tinduk ni, pak tinduk gayung tu. Oh, masa dia gayung, masa dia pandai, rimah tengok dia rimah kicik. Lebih tahi sembuh rimah, pasal bekeng pak tin ni. Faham tak? Rimah kombang tu je rekoh, berok terus. Orang hebat. Tang. Guru gayung besar lah. Faham tak? Ni, bukan kata mandi minyak lama, tidur terus dalam minyak panas. Tapi siapa masa Allah tarik kekuatan duduk atas tika, berok tu, tak boleh, tak ingat dah, berat. Ah, cik berok pula, tak kabut tarang. Betul tak? Ada kekuatan yang kuat Allah Ta'ala je. Dan kita lupa, dia rasa kegagah. Ketua polis negara ni pakai tokat ni, kepik celah tiak, bu jaket, atas kepala bau ni kenapa macam ada belaka, dengan wetang makuk air macam-macam peseng, dapur ada atas kepala bau, banyaknya pakai. Nak besar sekali akan sebut polis besar sekali. Nak mati orang baca Yasin keliling klik mata. Faham? Ketua polis negara. Ada lah kekuatan. Tidak asli masuk lagu bo jengkreng. Dah kita ni kau peras sambang dah. Muka ni. Kau peras. Boleh sibuk beh. Jangan sombong. Kuasa tak apa, tapi ingat yang lebih berkuasa Allah Ta'ala. Pakak tak salah, tapi pakak paling tinggi pakak Tuhan. Hak lain pakak endah belaka. Baru jadi orang. Allah saja yang gagah, lain tak gagah.
Kita boleh bangun, Allah bantu. Tak boleh, kalau Allah tak bantu boleh bangun. Masuk fitnah kita. Kita duk gagah piti banyak. Oh, aku piti banyak, aku peduli apa ke orang, peduli apa ke ustaz, peduli apa ke tok guru. Aku nak minta piti dengan orang, piti aku banyak dah, projek aku. Nak jatuh ni dalam bank ah. Orang nak tegur aku sekarang, buat aku tak ada ha. Oh, cakap sedap. Tengok ni dah sakit ni masuk uak ni. Dia tengok boleh belanja tak piti? Tak boleh belanja setara barang kontraktor, bukan main macam kontraktor haji buat pasar kan. No, buat jambatan dekat Afrika Selatan, buat stadion di China, dapat projek kelas A, bilion-bilion, 40 bilion, 70 bilion. Projek 70 bilion, untung saja 20, 15 bilion. Allah hebat. Dah balik Malaysia. Sakit. Buat balik ke Kuala Lumpur daripada Australia. Tak boleh gerak. Tak boleh makan nasi. Tak boleh minum air sedap-sedap. Pitih ratus juta orang yang ke-8 paling kaya dalam Malaysia sedang sakit tenak sekarang di hospital. Ya, tengok nawak. Siapa sini orang Bukit Bading ada sejuta dalam bank? Ada. Tarik kambing ada kan? Tak. Ratus juta dalam bank duduk di hospital. Boleh makan tak masa tu nasi minyak? Tak boleh. Nasi kukuh? Nasi kuning? Nasi dagang? Tak boleh belaka. Laksa Penang? Tak boleh kau. Air gelas besar? Ada tak? Air batu capur? Ada. Oh, masa dia masih segar ni, makan tak makan hotel Terengganu Primula pun benda 25 rias cawang dah rau. No, hotel Concord Golden Horse sembang petang-petang aja 1,500. Tak buat petang 6 bintang 7 bintang ni. Tapi sakit masuk air kosong kot lengan. Ya tengok. Dia ni nombor 8 paling kaya dalam Malaysia. Oh ni ya ni Tan Sri ni projek buat ni stadium di China baru ni. Oh ya dah. Dah mana air kosong ni masuk kot lengan. Sama macam ke jaga hospital kok. Sama dengan jaga sekolah kok, sama dengan tukang kebun kok, sama dengan bangla kok. Air kosong masuk kot lengan. Nak gantung gitu. Messi mari. Lambat ni mampu. Dah mu Tan Sri, mu ada ratus juta takkan air kosong. Tapping bah. Betul tak? Ni akal. Dia kata kaya tak salah, jangan lupa Allah. Faham tak? Tak ada orang masuk neraka sebab kaya, tak ada. Tapi orang kaya masuk neraka sebab sombong tu. Belilah nak beli kereta Mercedes ada harga sejuta pun. Kereta Mercedes dah masuk neraka. Betul tak? Yang masuk tuang Mercedes tu. Tak membayang. Masuk neraka. Nak? Dan al-iradah, dia juga yang bersifat al-iradah. Wallahu a'lam. Soalan pertama saya mayang jemaah. Imam baca Fatihah setiap rakaat laju. Kami tak dak nak habis Fatihah, boleh tak kami rokok? Tak ada, tak payah habiskan Fatihah. Kami dikira masbuk setiap rakaat. Jawabnya gini soalan ni. Tu imam ni Fatihah laju sungguh. Jadi makmum tak dak nak berhabis. Maka boleh tak makmum tinggal Fatihah? Jawabnya tak boleh. Makmum kena berhabis juga Fatihah. Ingat tu. Yang makmum boleh tinggalkan Fatihah ialah makmum yang naik lambat atau masuk lambat. Tok imam nak rokok dah, makmum baru mari, baru takbir. Tok imam naik tadi dah qiyam rakaat kedua, makmum baru naik. Bila naik baru nak baca Fatihah, tok imam nak rokok dah, dia boleh rokok. Ada pun yang naik sama dengan imam, tapi imam baca deras sangat, maka makmum tetap kena berhabis Fatihah. Ingat tak? Soalan seterusnya.
Dalam saf semayang ada makmum yang baca slow tetapi mengganggu jemaah lain. Selepas semayang mana lebih afdal, wirid atau solat sunat? Dengar molek. Makmum baca slow ya bagi dia, tapi orang lain terganggu. Jawabnya, kalau kita makmum baca perlahan dah, sekadar dengar di telinga kita saja, siapa yang lain terganggu, maka makmum sebut tidak bersalah. Makmum yang bersalah ialah makmum yang baca kuat sehingga terganggu orang lain. Adapun makmum yang baca perlahan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, tiba-tiba kau dah tak, orang sebelah terganggu juga, maka tidak dah salah orang yang membaca. Yang salah makmum kuat, Alhamdulillahirrabbilalamin, sebelah macam tu imam dia nak, maka baru terganggu orang lain, maka salah perbuatan makmum tadi. Mana lebih afdal lepas sembahyang fardu, wirid ke solat sunat? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jawapan bagi sejuta masalah. Bagi kamu nak tengok contoh terbaik, ialah ada pada diri Rasulullah. Nabi setiap kali lepas sembahyang, Nabi terus solat sunat ke, Nabi berzikir. Nabi berzikir macam-macam. Ada hadis Nabi sebut subhanallah 33 dan seumpama sampai 33. Ada hadis lain Nabi kata astaghfirullah. Ada hadis lain Nabi baca Allahumma antas salam. Tu tak? Ada hadis pula Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi mana-mana kita nak ambil daripada hadis tu, silakan. Ataupun nak ambil pandangan ulama, walaupun hadis tu di tempat yang berlainan, tapi setiap kali lepas sembahyang belaka, ulama pun jadi wirid yang panjang, boleh belaka. Tapi sekurang-kurangnya kita berzikir sekejap selepas solat fardu, sebelum takbir solat sunat. Sekurang-kurang pendek, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim, baru solat sunat. Jangan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus solat sunat. Kerana Nabi banyak berzikir selepas solat fardu. Soalan seterusnya, apa hukumnya juri masakan memberi komen tentang makanan yang dia rasa itu sedang makanan itu masih di depannya? Setahu saya kita dilarang mengkomplain makanan yang kita makan. Kalau tidak Allah akan tarik rezeki kita bila tua-tua nanti, minta penjelasan. Baik, dalam satu pertandingan memasak, panggil bila pertandingan mesti ada hakim. Maka hakim akan rasalah. Katakan hakim tu akan makan mi goreng Bukit Bading. Dia pun makan baru sudu, dia pun komplain. Maka adakah salah? Tak salah. Hak tu tak masuk hak dalam hak hadis kata. Hak hadis kata tu bukan pertandingan. Hak makan biasa. Asal makan enggak komen, asal makan enggak komen. Itu tabiat yang salah. Faham? Soalan seterusnya, benarkah laki-laki perempuan yang bukan mahram tidak boleh bergambar berdua? Berlaku khilaf dalam masalah bergambar dengan bukan mahram. Adapun bersunyi-sunyi maka tak ada khilaf. Pak-pak mazhab kata tak boleh berlaku. Adapun bergambar maka ada dua keadaan. Satu keadaan yang membawa kepada fitnah, iaitu bergambar dua orang juga, tetapi di dalam bilik umpamanya, maka hukumnya haram. Adapun bergambar berduaan saja, tapi ada orang lain pula tepi cuma tak masuk dalam gambar, maka setengah ulama mengatakan haruh dengan syarat jangan sampai jadi fitnah. Faham? Apa hukum beri salam dengan ucap akum, askum dan salam? Saya pernah dengar salam pendek tak ada makna, tak perlu dijawab. Dengar molek. Lepas tu jarak kita jawab ni pakai dulu, kini dan selamanya. Kerana kita jawab ni bukan pandangan kita, himpunan daripada puluhan kitab-kitab ulama yang telah menjawab ribuan masalah masyarakat. Jadi kalau kata akum dan askum memang tak wajib jawab. Akum ni tak wajib jawab. Askum tak wajib jawab. Askrim tu kena beli. Tak. Yang wajib jawab Assalamualaikum atau salam. Nampak?
Cuma yang paling sempurna Assalamualaikum. Kalau ringkasannya salam. Salam tu dihazahkan akan khabar. Nampak yang dimuqaddar selepas daripada perkataan mubtada. Kerana assalamu mubtada, alaikum bermula salam itu alaikum atas kamu berlakunya. Jadi sebaik-baik assalamualaikum. Mak paling pendek salam. Nak sujud syukur kena ada wuduk ke? Ada 3 perkara yang satu tarah dengan semayang. Yang pertama sujud sahwi, yang kedua sujud syukur, yang ketiga sujud sejadah. 3 ni ma fi maqamis salah. Yang satu makam dengan semayang, maka wajib tutup aurat, wajib ngadap kiblat, wajib suci daripada hadas, wajib suci daripada najis. Faham tak? Tempat kerja saya ada sutir dewan untuk banduan buat aktiviti agama seperti mayang 5 waktu. Tapi pada hari Sabtu dan Ahad, dewan itu digunakan untuk semayang Buddha, Kristian dan Hindu dalam tempoh sejam je. Tiada patung. Bolehkah dewan itu dikongsi? Boleh. Dalam penjara ni dipanggil perkara yang berlaku masyaqqah, yang tidak mudah seperti keadaan di luar ataupun suasana di lain. Kerana banduan ni masalah. Jadi digunakan satu kawasan lapang, yang kawasan itu digunakan oleh orang-orang banduan Islam untuk semayang. Cuma kalau orang kafir nak semayang, diberi pada hari Sabtu pada tempat yang sama tanpa ada tokong dan seumpamanya, maka tak ada masalah. Kerana penjara bukan macam ke dewan orang ramai. Boleh tambah kat ni sikit, lepas tu tambah pula bagian ni. Dia penjara. Sebut penjara, kepik lah. Tak ada masalah. Apakah maksud nama Nur Idayu? Nama dia kot ni. Puas dah saya cari dalam internet. Dalam buku cari juga, tapi tak jumpa setaran barah. Harap ustaz khabar mana ini. Kalau ustaz tak khabar, maknanya ustaz nak buat saya jadi calon nombor 4. Boleh tahan budak ni. Tak apalah, bunyi nombor telefon lagi dah. Mah ni benda mah. Mas Hidayah ni bukan nama Arab. Nama orang Indon. Faham tak? Jadi mas ni iaitulah perempuan cantik. Perempuan cantik. Dan digunakan juga untuk panggilan abang. Dengan makna kakak perempuan. Bahasa Terengganu lama kalau abang perempuan. Betul tak? Orang tua boleh jawab. Orang dulu orang puan tu dia tua dah, umur 40-50 lah. Nama Yah. Tapi orang dulu dia panggil abang Yah. Betul tak? Dia tak panggil Kak Yah. Kita ingatkan abang tu lelaki. Dah abang Yah tu maknanya puan. Gitu juga dengan orang Indonesia. Tak boleh salah ke dia. Jadi Mas Hidayah maknanya perempuan yang sangat cantik. Boleh tak tu? Betul ke lapas Sayyidina tayat akhir dibaca panjang, iaitu dengan 4 rakaat hingga 6 rakaat? Tak betul. Betul ke bacaan dalam solat perlu dibaca dengan makhraj dan tajwid yang betul? Betul. Bacaan dalam semayang mesti baca dengan makhraj dan tajwid yang betul. Cuma bacaan Quran, maka itu menjadi satu kewajipan. Adapun doa, maka diberi keringanan. Contoh, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, itu bukan Quran. Maka kalau makhraj ni lari sedikit atau banyak, maka cuma rosok di situ saja, solat tetap sah. Adapun Quran dan 4 rukun qauli mesti betul. Iaitu Fatihah, iaitu takbiratul ihram, iaitu tahiyat akhir dan memberi salam.
Apa hukum curi duit mak ayah sendiri jika dikenakan hukum hudud potong tak tangan? Jawabnya haram mencuri hak orang lain. Yang tidak haram mencuri duit sendiri. Jadi mak kita bukan kita, orang lain dia panggil. Mencuri tak ada akhzu malil ghairi, mengambil harta orang lain. Maka mak tu bukan kita, orang lain. Haram. Ayah orang lain, haram. Dia katalah sebut kata orang lain, kalau bukan orang lain siapa? Kita sendiri. Nak kita balik kat gigi, kita sakuk seluar kita di paku biraga, ada bit piti dalam. Lepas tu kita tutup api, kita naik semula, ngakak dalam gelap, dicuri piti tu. Dosa tak? Faham tak apa? Kalau membuat agak bodoh tu. Faham tak? Tu baru dosa. Kalau kira gini tak ada kerjaan. Jadi kalau curi harta mak ayah tetap haram, tetap berdosa. Cuma ulama-ulama hudud mengatakan tidak dikenakan hukuman potong tangan. Kerana berlaku syubhah pada harta. Sebab harta ayah, kalau ayah mati, ada tak sebahagian tu boleh kepada hak curi tu? Ada tak? Sebab tu tidak potong tangan. Faham ke? Begitu juga ayah curi pitih anak. Minta dak wi, curi pitih anak. Ayah curi. Nak beli mesin ngai. Apa hukum kita mesej dengan muslimat yang kita nak kahwin dengan dia? Dia tak kisah. Kami kongsi hak agama. Masa yang sama suka bercerita perihal diri masing-masing. Apa hukumnya? Jawabnya tak kira kekasihmu, geperengmu, tunangmu, orang asing, selagi bukan isteri kita, tak boleh lebih-lebih. Tak boleh lebih tu tidak ada pun catatan di sisi ulama lagu mana hak lebih. Jadi yang membawa kepada keseronokan tak boleh. Kita faham diri ya. Kalau setakat tanya maknanya orang ni kita nak jadi isteri kita, tapi kita tanya perkara yang tak membawa pada keseronokan. Umpama kita tanya ayah pukul berapa ayah nak berlepas pergi Mekah? Dia pun jawab pukul 2. Dah pukul 2 kau terbang sini, kau terbang ada Kuala Lumpur, dia jawab sini pukul 2, Dino pukul 3. Faham? Hak tu membawa keseronokan tak? Tak haram. Hak ngujung-ngujung tu dah buat benda ya nak kau kena lah tu. Kau kena. Ada apa? Yuk nengung seorang. Balik awal. Neleh hai liu. Soalan seterusnya. Said duduk di KL lebih 30 hari kerana menunggu kereta siap dibaiki. Setelah siap, dia ingin bertolak ke Kija. Boleh tak dia jamak kosong di KL sebelum bertolak? Baik. Orang yang duduk di Kuala Lumpur 30 hari, dia asal orang Bukit Bading. Dia sudah menjadi pemukim Kuala Lumpur. Lalu dia nak balik semula ke Bukit Bading, boleh tak jamak kosong di KL? Tak boleh. Dia kena keluar dulu daripada mukim tempat dia duduk baiki kereta tu. Katakan dia duduk tu di Setapak, 30 hari baiki kereta. Maka dia nak balik ke Terengganu, dia pun naik kereta sampai di Gombak tu boleh lah. Pasal Gombak luar pada mukim Setapak. Maka bermulalah musafirnya semula. Faham? Duit pecing arwah ayah yang mak dapat setiap bulan perlu difaraid tak? Jawabnya berlaku khilaf dalam masalah ini. Jika duit ini adalah sumbangan daripada awal sebelum ayah mati yang disimpan, maka menjadi faraid. Jika duit ini sebenarnya adalah sumbangan selepas daripada kematian, maka jadilah satu sumbangan yang untuk meringankan beban balu si mati. Faham? Isteri tersepak tumit suami yang tengah semayang. Akibat rumah sempit PPRT. Apa hukum kalau isteri tersentuh dahi dengan tumit suami?
Ketika sama-sama dalam jemaah, macam mana pula? Jawabnya, pendapat yang muktamad batal wuduk. Bila batal wuduk, batal semayang. Masa kecil darjah 3 belum balik, saya ikut kawan-kawan curi kelak di Kedah. Sekarang dah balik, kena pergi bayar semula, ya. Cuma masa kanak-kanak belum balik, dia mencuri tidak berdosa. Kerana dia belum mukallaf. Rufi'al qalam an salasin. 3 golongan tak tulis dosa. Yang pertama, anis sabiyyi hatta yahtalima. Yang pertama, golongan kanak-kanak sampailah mereka balik. Jadi dia curi masa kanak-kanak, dosa tak? Tak. Tapi kalau mak ayah dia tahu tak marah, dosa mak ayah dia. Dan learning besar dah, maka wajib kena bayar balik. Dan bukan nanti besar, masa kecil tu wajib bayar balik dah. Walaupun pergi ropok bank 50,000 ropok bank, tapi kecil lagi, umur baru 6 bulan, 3 orang ropok 6 bulan 8 bulan, setahun setengah, ropok bank 50,000, dok dosa pasal dok reti benda. Faham tak lagi? Tu contoh. Kalau kita pergi kabur semula, kedai tu kita curi, dia kapok kepala kita. Dia nak buat gana. Sebelum mu lagi kabur, mu curi lu kapok dia. Kata Imam Ghazali, kalau kita kabur perkara salah, kita nak minta maaf ke dia hak zaman dulu, dia boleh jadi akan mencederakan kita, tak payah kabur. Bahkan pulang balik tu wajib. Sama ada sapu, kita bolang sapu piti, atau pastikan duit ganti tu sapa ke tangan dia dengan banyak cara. Telegram ke, nak bank in ke, kirim ke orang ke, nak soalan seterusnya. Saya sebenarnya tak lulus SPM, cuma grade 3. Untuk mendapatkan kerja yang gaji mahal, saya membeli CJ dengan universiti. Saya guna CJ ini untuk mendapat kerja di sebuah syarikat. Saya dapat kerja yang saya mahu. Soalannya ialah, halalkah saya gunakan gaji saya selama ini? Baik, jikalau mereka perlukan pengalaman, mereka hukumnya tidak menjadi kesalahan. Tapi kalau majikan perlukan CJ yang sah, maka menjadi satu kesalahan, dosa situ. Ada orang CJ tu hanya select saja, yang nak pengalaman bekerja. Dalil bila kita khabar ke majikan yang sebenarnya dia tidak lulus apa pun, sekolah darjah 3 je, pergi nyetik burung selalu. Majikan kata tak ada masalah, pak awak pandai awak kerja. Tu nampak. Soalan seterusnya. Saya buka bengkel, lepas siap baiki sebuah kereta, saya pun test nak bawa. Tiba-tiba saya nampak di belakang kereta itu bendera UMNO. Apa hukum saya baiki kereta dia? Jawabnya apa salahnya? Faham tak? Kereta orang kafir lagi kita boleh baiki. Yang tak bolehnya kita bertolong-tolong perkara dosa. Situ tak boleh. Faham tak? Tapi kalau kereta tu kerja dia untuk buat dosa, tak boleh kita baiki. Kereta tu untuk pergi mencuri. Kereta tu dibaiki untuk pergi menipu orang. Kereta tu dibaiki untuk pergi melawan ulama'-ulama'. Haram kita baiki. Faham? Soalan seterusnya. Selepas mandi wajib, pomeng kat ni. Mandi wajib pula tengok dera. 2-3 jam masih lagi ada sisa air mani. 2-3 jam lepas mandi tu tubik lagi. Pomeng, power pomeng ni. Faham tak? Maka kena mandi semula. Kalau sisa yang berada dalam batang paik, itu bukan hadas besar. Hukumnya hadas kecil sahaja. Kalau keluar sekali lagi tu rasa seronok, syahwat, maka tu jadi air mani yang baru, wajib kena mandi semula. Faham? Apa hukum niat sedekah duit yang hilang telah gagal mencarinya semula?
Jawabnya ya, dia akan jadi sedekah jika dijumpai oleh orang. Cuma kita gak mula-mula dak sedekah lagi, kalau dak jumpa dah baru niat sedekah. Situ kurang sikit kelebihan. Macam orang jual lah bulan puasa. Nak jual kuih bulan puasa, orang jual kuih. Kalau bandar tu gocoh berebut petok. Bodoh. nak jual kuih punya pasal. Maka jual dah habis. Bila dah habis, sedekah kat orang. Boleh pahala tak? Boleh, tapi sedikit. Dah banyak pahala, petang boleh mari nak jual tu asing dah. Hak bagi anak wisu kan. Faham tak lagi? Dia asing dah kuih bakar ambil 5 riyal, bos suku dah, bagi yang surah sekarang. Bagi yang sedekah. Hak ni banyak pahala. Tak? Hak jual dah habis dah baru sedekah ni kurang pahala. Dalil kalau habis dia bagi tak surah? Habis dah bagi dah. Dah habis baru bagi. Nak kerah ketung dah. Berebut juga tu imam ke tu bila belum lupa. Nampak? Belum lupa ada 2. Orang 3. Tu imam, tu bila, JKK. Dah berebut dah cukup. Jadi awal-awal kita niaga pisah sudah untuk sedekah. Tu Tuhan sayang. Baru untung baru murah rezeki, baru berkat niaga. Ni maknanya kalau dah habis baru nak uji ke orang. Lalu ke salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ni? Laku jual ni, laku ni nak atas kuih ni. Dalam hati dah habis atas lalu. Acik habis dia tak? Dah, itu penyakit kita. Soalan seterusnya, apa hukum orang yang berkahwin semula selepas bercerai dengan talak 3? Jadi 1 talak selepas bercerai pula dan bakinya 2 lagi. Bagaimanakah cara untuk akad nikah orang yang bisu, juru nikah dan 2 saksi tidak benda ni? Mereka tidak faham bahasa. Apa hukum orang yang berkahwin semula lepas bercerai dengan talak 3? Jadi 1 talak selepas bercerai pula dan bakinya 2 lagi. Tak faham soalan. Gini, kalau orang yang telah bercerai talak 3, tak boleh kahwin tau. Melainkan janda dia tu kahwin dengan laki-laki lain, lepas tu sekurang-kurang jima' sekali dan bercerai pula dan habis edah, baru boleh kahwin semula. Kalau 3 tak boleh dah. Kerana at-talaqu marratan, Allah kata talak yang boleh kahwin 2 kali. Fa in talaqaha, kalau talak pula jadi 3, fala tahillu lahu min ba' hatta tankiha zaujan ghairah. Bila 3 dah cerai, tiada lagi halal bersama suaminya, melainkan isteri itu kena kahwin dengan suami yang lain dan kena cerai pula, dan mesti sekurang-kurangnya sekali jima'. Kalau kahwin saja tak boleh. Faham? Macam mana nak akad nikah orang yang bisu bakal suami bakal isteri, juru nikah dan 2 saksi tidak bisu? Mereka tidak faham bahasa isyarat orang bisu. Dengar molek. Saksi tak boleh orang buta. Kata setengah ulama boleh, tak apalah khilaf. Ada pun juru nikah mesti orang yang melihat. Faham tak? Ada pun pengantin tak ada masalah. Bisu boleh, buta boleh, tak ada masalah. Gila pun boleh pengantin. Faham? Pengantin puang, pengantin gila ising, pengantin lelaki gila babi, boleh. Tak ada masalah. Yang tak boleh tok juru nikah gila. Tak. Tak boleh. Pengantin gila sah. Tok imam kata, juru nikah kata, mai pengantin laki-laki mai tu baik dah. Berapa dia rebah atas tekok tok imam. Kenapa menyembang rebah juru nikah? Warna pula ni. Pengantin laki-laki tu. Dah buat apa gini? Gila bah. Dah boleh marah ke dia gila. Sah.
Maka kalau bisu, apa saja isyarat yang menunjuk tanda setuju sah. Faham? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak beratkan hukum agama atas kamu untuk kamu laksanakan illa wus'aha, melainkan sekadar apa yang dia mampu sahaja. Orang bisu mampu tak jawab, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Boleh tak jawab gitu? Orang bisu. Saksi kata juru nikah, pengantin ni bisu. Juru nikah kata bisu tak bisu tak kira. Dia kena jawab, aku terimalah nikahnya. Pedagangnya terajang di pengantin, menyandar tu imam. Tu tu imam bodoh panggil. Jadi bila bisu, mana-mana kitab fiqh pun memada dengan isyarat. Maka isyarat ni kalau makna setuju kenapa? Angguk pada tak? Maka dalam kitab fiqh dia kata dan sah ijab qabul itu dijawab, diangguk kepala tanda isyarat setuju oleh pengantin yang tidak boleh berkata-kata. Angguk maknanya setuju. Dalam dunia ni ada 5 isyarat, menggunakan gerakan tubuh badan yang seluruh dunia sama saja maknanya faham belaka. Yang nombor 1 angguk. Betul tak? Angguk ni orang Melayu faham tak? Kalau angguk makna ya, boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau kita pergi negeri Cina angguk boleh tak boleh? Negeri putih sama saja. Seluruh dunia faham angguk adalah boleh. Tak? Yang kedua geleng. Geleng ni kalau Melayu kalau giling kepala mana boleh tak boleh? Kalau kita pergi di Indonesia boleh tak boleh? Tak boleh. Kita pergi di Kongo tak boleh. Faham? Orang faham belaka dah. Yang ketiga tahan tangan suruh berhenti. Seluruh dunia tak. Kita lalu duduk tepi buat gini maka berhenti. Kalau tidak berjerebak orang ke terapik seluruh dunia. Bila tahan itu makna berhenti. Yang keempat ni seluruh dunia faham. Mungkin negara mana pun orang tengah cakap dia buat gini. Mana benda? Kuat sikit ke ni? Makna diam. Betul tak? Ke tak betul? Yang kelima memang mu kena ingat, iaitu gini. Seluruh dunia kalau tunjuk gini orang reti belaka. Ambur. Faham tak? Maka pak ni kalau mu tak ingat ni tau. Maka aku nikahkan akan dikau wahai Pak Su dengan Cik Su. Mas kahwinnya setengah tandang buah sawit tunai. Cik Su pun setuju tu. So bahkan semayang pun tak wajib takbir. Ulama kata gerak mulut saja. Gerak mulut Fatihah, gerak mulut rakaat, gerak mulut tayat, gerak mulut salam, sah dah. Soalan seterusnya, bagaimana cara yang ringkas yang betul untuk mendatangkan lapang dalam niat takbiratul ihram antara takbir Allahu Akbar? Ramai orang yang dia tak erti dan kadang-kadang salah faham. Sebab dibaca dalam kitab kadang-kadang contoh tu panjang sangat. Maka dia nak niat macam dalam kitab tu yang payah. Allahu Akbar takbiratul ihram. Ulama buat contoh saja. Yang penting 3 perkara je. Qasak, ta'arud, ta'yin. Rekah. Aku semayang fardu maghrib. Sah dah. Faham ni? Allah, aku semayang fardu maghrib. Senang tak? Senang dah. Yang payah dalam kitab tu dia tak faham. Dalam kitab tu buat contoh. Sahaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat mengikut imam kerana Allah Taala. Tak masuk juga. Dah ni payahlah banyak. Nak. Kalau orang azan boleh sembahyang terus ke kena lepas azan pula? Jawabnya lepas azan boleh, tengah azan pun boleh.
Cuma sunat tunggu orang habis azan dan kita berdoa, lepas tu kita mulakan semayang. Faham? Saya telah keluarkan semua KWSP. Saya keluarkan zakat dah. Tahun ni kena keluar pula. Dah. Itu jenis simpanan yang tetap. Ada pun yang jenis perniagaan, jenis musim, setiap tahun kena keluar. Faham? Saya masih bengong tentang mengumpat. Keadaan macam mana hak boleh? Tolong terang sikit. Kalau kita nak bagi tahu tentang orang keburukan seseorang dengan niat nak tolong selesaikan masalah, boleh ke tak? Dengar molek. Mengumpat asalnya haram, iaitu menyebut keburukan orang lain yang kalau dia dengar dia marah. Dan perkara itu memang berlaku sungguh. Kalau tak berlaku sungguh, dia panggil mengfitnah. Itu lebih dahsyat dosanya. Mengumpat ni hak berlaku betul. Contohnya Timur tu tak pandai masak. Dia pun mengumpat. Timur tu tak pandai masak tu, lelaki dia makan kedai. Faham tak? Maka itu dipanggil mengumpat yang dosa besar. Maka pahala dia boleh ke orang tu, boleh ke Timur. Berat. Tapi ada kala mengumpat tu tak haram. Seperti kita terpaksa sebut keburukan dia kerana nak selesai masalah. Contoh, kalau ada perbalahan suami isteri, maka suami kena cerita benda keburukan suami, keburukan isteri kepada ayah mertua dia. Supaya ayah mertua dia nasihat isteri dia itu. Kerana suami nasihat, tak jadi apa dah. Maka menceritakan keburukan isteri kepada bapa mertua tidak berdosa. Itu juga di mahkamah. Bila hakim tanya, kita cerita, tak salah. Gitu juga kalau kita tengok kejahatan seorang pencuri, penipu, perampok, kita pun pergi bala polis. Bala polis sajing pun tanya, dah diwak gua ni? Tak boleh khabar ngumpat. Polis kata pergi balik bodoh. Mah dah. Boleh khabar tu masalah nak mengislahkan masyarakat. Saya seorang peneroka Felda. Buat pinjaman rumah. Rumah ada dah, cuma comel lagi. Cagaran pinjaman ladang sawit. Kalau tak lepas hutang, ada kata tangguh. Sesudah mati, jawabnya ya. Selepas pada kita mati, hutang itu tetap ada. Bukan bila mati tak ada dah hutang. Ada, tapi dibayar oleh orang hidup. Orang mati tak wajib bayar hutang. Kalau orang mati wajib bayar hutang, maka tuan hutang pula mati. Betul tak? Dah orang mati wajib bayar hutang. Petang orang tandang dia, malam tu itu baik bayar hutang. Waalaikumsalam. Apa dia? Mak ni, tak mati tak dia. Buka tengok sungguh dengan kain kapang. Mati pula Haji Yusuf. Tak? Jadi tanggung oleh orang lain pula, seperti anak ataupun wali baginya. Ibu saya meninggal dunia, ada harta sikit. Saya ada 4 orang adik-beradik, 2 lelaki 2 perempuan. Saya bagi sama rata. Adakah sah pembagian itu? Jika semua waris bersetuju, sah. Kalau ada seorang yang tidak bersetuju, maka yang tidak bersetuju berhak mendapat bahagiannya secara faraid. Boleh dah ambil wuduk guna air tawar yang dibaca ayat Quran untuk berubat? Boleh? Jika terlupa bilangan rakaat, kita perlu tambah rakaat. Dan sunat sujud sawi. Jika lepas tambah lupa pula sujud sawi, apa hukumnya? Lupa sujud sawi tak batal mayang, cuma kurang fadilat. Apa hukum mandi wajib dengan air panas heater? Iaitu air panas apabila berada di Cameron Highland. Jawabnya, jikalau panas itu mengganggu kesempurnaan, maka hukumnya makruh. Kadang-kadang kita guna air panas, bila panas kita tak nak mandi rata-rata, mandi lebih kurang saja, maka makruh guna air panas. Tapi bila mandi itu tidak rata, berdosa. Faham? Jadi kalau orang yang sejuk, maka hilanglah makruh guna air panas. Kerana bila tepat sejuk, maka guna air panas tidak jadi air panas menjadi air biasa. Faham? Apakah maksud dan contoh kafir zindik?
Kafir zindik ni pegangan-pegangan yang berkait dengan Islam. Faham tak? Ada pun kafir lain, pegangan-pegangan yang tidak berkait dengan Islam, seperti menganggap macam dalam agama Buddha. Maknanya manusia yang mati itu dia masuk dalam tubuh orang lain pula, hidup dalam orang lain pula. Itu kafir yang tak ada kena-mengena dengan Islam. Atau menganggap Tuhan berhala ni sebagai perantaranya, itu kafir juga, tapi itu bukan kafir zindik. Kafir zindik ni kafir yang ada kaitan kepercayaannya hal-hal ehwal agama Islam. Seperti ada kaitan dengan ilmu tasawuf, ada kaitan dengan ilmu tarekat, tapi pegangan dia sudah sesat. Faham tak? Umpamanya dia ni pegangan orang Islam, pengajiannya pengajian Islam. Cerita hak semayang, cerita apa, tapi dia yakin tok guru dia tu adalah Nabi. Itu kafir zindik. Lagi. Ramadan bakal menjema. Bagaimana nak dekatkan diri dengan Allah? Apakah amalan terbaik dan termudah untuk dilaksanakan? Maka contoh terbaik Rasulullah. Di bulan Ramadan, puasa tak usah katalah. Maka pada malam hari mendekatkan diri dengan Allah, iaitu pergi ke rumah-rumah Allah untuk bersolat. Dan makin dekat dengan hari raya, makin banyak beriktikaf di masjid-masjid di rumah Allah. Itu yang terbaik yang datang kepada kita daripada Rasulullah. Di samping bersedekah dan seumpamanya. Pasal kita kadang-kadang kurang benda ni. Kurang iktikaf. Padahal iktikaf ni sangat digemari oleh Nabi dalam bulan-bulan Ramadan. Terpaksa potong janggut kerana terpaksa dalam jabatan, maka tidak berdosa. Percaya pada qada qadar. Adakah kehidupan setiap insan sudah tertulis? Bagaimana kejahatan yang telah dilakukannya? Semua telah tertulis. Datuk hak berlaku ni boleh ejah pula pun ni. Datuk secara ni qada dan qadar kita tak akan faham. Kerana otak kita kecek. Faham lagi? Kita yakin gini sudah, segala-galanya sudah ditulis sejak azali lagi. Allah yang menentukan, tidak ada siapa yang mampu mengubah, melainkan Allah boleh ubah apa saja yang dia nak ubah. Maka kemah keming gangang kita. Setitik air mata yang jatuh kerana takutkan Allah lebih baik pada solat qiyamul lail tetapi lalai. Memanglah kita bersemayang tapi hati duk ingat ke dunia. Ada pahala tau? Tak ada pahala. Tapi kalau setitik kita menangis, takut kepada Allah, maka dapat kelebihan di akhirat. Sebab tu apa saja kerana Allah dapat kelebihan. Contohnya RM1 lebih baik daripada RM1. Dia beri RM1 kepada masjid, tapi tujuan untuk menunjukkan dia seorang yang pemurah, untuk berbangga-bangga di khalayak ramai. Lalu dipanggil reporter, juru gambar dan sebagainya, ambil gambar dia memberi derma. Ada pahala tak? Tak ada. Orang kampung RM1 kerana Allah, mudah-mudahan Tuhan hapuskan dosanya, maka ada pahala. Patut kata RM1 lebih baik daripada RM1,000,000. Itu contoh. Sebab itulah biar apa-apa pun mukhlisina lahuddin. Biar kerana Allah. Kalau RM1 kerana Allah hutang dah, apatah lagi kalau RM1,000,000 kerana Allah. Apakah kitab hikam? Siapa pengarangnya? Kalau tanya begitu, ramai sangat kitab hikam ni yang mengarang. Lebih daripada 14 orang ulama yang mengarang kitab hikam. Hikam ni perkataan bahasa Arab, jamak daripada perkataan hikmah, iaitu kitab dalam membicarakan ilmu tasawuf. Ilaki wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi